Ini namanya uruf yang fasid. Konsert yang melalaikan, bahkan penyanyi-penyanyi yang cukup mengaibkan, tidak menutup aurat, bercampur lagi perempuan. Kebiasaan uruf, tetapi uruf yang fasid, tak boleh diteruskan. Walaupun hampa dah biasa macam tu, tak boleh. Kami malam-malam, semenjak dulu lagi, malam kenduri kami buat joget lambak. Kami main band. Dah biasa macam tu. Tu namanya uruf. Tapi uruf yang fasid, uruf yang rosak, yang tak diiktiraf oleh hukum syarak. Kami dah biasa dah. Kami ni kalau tak makan rasuah ni tak boleh kan? Kami dah uruf kami, jabatan kami ni, tempat pejabat kami ni, kalau tak ada underwater ke, under table ke, tak boleh. Sebab dah jadi uruf di pejabat kami. Tak sebut pejabat mana kan? Ini namanya uruf yang fasid. Kebiasaan, tetapi rosak, dia bercanggah dengan hukum syarak. Jadi tuan-tuan, kebiasaan yang bertentangan dengan syarak tak boleh diteruskan, haram diteruskan. Tak boleh buat alasan ini uruf. Dalam hukum Islam ada uruf, ialah uruf yang jenis fasid, yang jenis mungkar, yang tak diiktiraf oleh hukum syarak. Kan, sama juga kami kalau tak buatlah jual beli ni, cara riba ni tak sah, kena buat juga. Kan? Tu namanya uruf yang fasid. Zaman dulu tuan-tuan, kita beli kereta, beli rumah, zaman dulu belum ada lagi kaedah pembelian menggunakan muamalah Islam. Hari ni dah ada dah. Jadi kita tak ada alasan. Dulu alasan yang digunakan, uruf ni memang fasid. Jual beli rumah, beli kereta, tak ada pinjaman secara Islam zaman dulu. 20 tahun dulu, 30 tahun dulu belum ada muamalah Islam. Di bank Islam, bank muamalat, bank rakyat, tak ada. Tetapi setelah diubah, walaupun sistem muamalat di Malaysia ni, yang diamalkan di Malaysia ni, belum lagi diiktiraf di peringkat dunia, tapi paling kurang kita dah cuba buat sebaik mungkin dah lah di Malaysia ni kan. Nak kata diiktiraf oleh ulama sedunia, bagi saya, setahu saya belum lagi lah. Ulama sedunia masih mempertikaikan kaedah muamalat di Malaysia yang diamalkan oleh bank Islam, bank muamalat dan bank lain lah. Masih dipertikaikan, tapi paling kurang dah ada dah. Jadi kita tak boleh kata terpaksa uruf, terpaksa guna pinjaman secara riba. Jadi tuan-tuan, ni anak-anak kita ni tuan-tuan, yang terpaksa pinjam PTPTN, termasuk saya dulu, sama waktu belajar dulu. Saya waktu belajar dulu, saya ialah generasi yang kedua yang menjadi mangsa PTPTN. Saya generasi kedua. PTPTN ni digubal lebih kurang tahun 97. Jadi dia dilaksanakan. Saya ialah saya generasi kedua orang yang mengambil pinjaman PTPTN. Bila dah ambil tu, masa mula-mula ambil tu tak fikir, kita sambil mengaji sambil ambil, mana kita dah fikir. Lama-kelamaan kita buat kajian. Saya jumpa waktu tu Ustaz Saleh Haji Ahmad masih mengajar di UM. Saya pergi rujuk dia, dan saya rujuk mufti wilayah persekutuan waktu tu, iaitu Al-Fadhil Datuk Hashim Haji Yahya. Tuan guru kita dua-dua ni ahli majlis fatwa di peringkat wilayah. Jadi saya rujuk, saya mengadap dua-dua. Kemudian saya pergi UIA, kita mengadap di UIA pensyarah UIA bentang kata kerja. Waktu tu pinjaman PTPTN dikenakan kos 4%. Zaman tu lah kos 4%. Akhirnya bila kita buat kajian, kita jumpa dengan ulama-ulama, kita jumpa dengan PTPTN, kita hantar memorandum. Waktu tu saya dan sahabat-sahabat hantar memorandum kepada PTPTN, kepada Menteri Pelajaran waktu tu, iaitu Tan Sri Musa Muhammad. Kita hantar memorandum, kita bantah. Waktu tu belum lagi lah nak tuntut hapus terus. Kita cuma minta tolong hapuskan riba dalam PTPTN. 4% tu riba. Kalau betul pun nak servis cash, tak sampai 4%.
Yang pinjam 60,000 bayar balik 90,000. Kawan-kawan saya di Multimedia University MMU, dia kolej swasta. Bila belajar IT ni tuan-tuan, multimedia, pinjam 60,000, bayar balik 90,000. Jadi dapat segulung ijazah dengan penuh kebankrapan. Jadi malulah juga kan. Saya sama juga. Saya pinjam waktu tu 18,500, kena bayar balik 24,000. Bukan sebab saya kena pinjam, tapi bukan sebab kena bayar, bukan sebab tu. Kita nak bantah sebab kos 4% itu riba. Saya tanya Datuk Mufti, Datuk Hashim Yahya, dia kata saya dah tegur PTPTN waktu dia tengah gubal. Tetapi PTPTN tak dengar teguran kami, Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan. Dah tegur orang, tak terima. Jadi kita buat hantar Mufti, dia setakat tu dia boleh tegur kan. Takkan lebih-lebih kan Mufti nak demonstrasi juga kan. Jadi kita lah, waktu tu saya kawan-kawan hantar memorandum dan kami buat demonstrasi di depan pejabat Kementerian Pelajaran Malaysia. Waktu tu keluar muka depan utusan Malaysia, kena sebut elok kan. Utusan Malaysia tahun 2001. Keluarlah muka saya, sahabat-sahabat. Kita bantah ni riba ni, PTPTN riba, tak boleh. Waktu tu kita tak tutup lagi hapus semua. Kita tutup paling kurang kami memang perlu PTPTN ni. Kalau tak susah juga. Jadi tolong hapuskan kos ni riba. Yang kedua, membebankan mahasiswa. Tak dengar tuan-tuan. Lepas tu 10 tahun kemudian, tahun 2011, barulah diubah daripada 4% diubah jadi 1%. Ditukar nama Al-Ujrah. No, 10 tahun dulu punya demonstrasi hantar memorandum, kesannya alhamdulillah Allah Taala beri hidayah, tukar 1%. Tapi walaupun 1%, ini dari sudut hukum pinjam meminjam. Kita belum bincang masalah tanggungjawab kerajaan untuk menanggung pembiayaan pelajaran. Saya cuma bincang dari sudut pinjaman yang dipaksa oleh pihak kerajaan secara riba kepada mahasiswa. Malam ni kita tak bincang lagi kena hapus ke tak hapus ke, ataupun ni tanggungjawab kerajaan ke, yuran percuma ke, itu hal lain. Saya nak sebut soal hukum riba yang menjadi uruh yang dipaksa kepada mahasiswa kena terima. Hampa tak mau sudah, cari sendiri duit. Jadi tuan-tuan pakat duk tanda tangan ambil lah. Tapi zaman tu tuan-tuan tak ada penjamin. Tapi kena blacklist nak pergi umrah ke haji tak lebih, kena blacklist. Nak pergi sepada Siam pun tak boleh. Macam mana nak nikah dia Siam lagi tak boleh. Kan? Itu maknanya itu kesan kepada orang yang kemudian. Jadi tuan-tuan, jadi di situ kita tengok uruh yang sahih, uruh yang fasid. Jadi hari ini kita boleh tengok dalam masyarakat hari ini, ulama-ulama majlis fatwa dia mempertimbangkan antara ni kebiasaan. Kami dah biasa dah. Biasa aja, kami dah biasa aja untuk orang Islam kalau mencuri tak potong tangan, penjara. Bagi orang Islam kalau merompak kami tak potong tangan, tak potong kaki. Bagi orang Islam kami dah biasa dah kalau berzina cuma kena penjara 3 tahun, sebat 6 batang, denda 5,000. Itu biasa, kami dah biasa dah di Malaysia. Ini namanya uruh yang fasid. Uruh yang fasid lah. Kerana bercanggah dengan hukum hudud. Hukum Islam sudah ada nas dalam syarak, apabila berlaku perzinaan mestilah direjam sampai mati bagi yang muhsan. Yang bukan muhsan, yang belum berkahwin, belum rasa menikmati nikmat perkahwinan, mestilah disebat 100 rotan ditambah dengan hukum buang daerah. Jadi kebiasaan yang sudah ada dalam negara kita, dalam enactment undang-undang syariah di negeri-negeri, suatu kebiasaan yang fasid yang mesti diubah. Yang mesti diubah. Kita hari ini tidak boleh redha dengan sesuatu kemungkaran. Uruf yang fasid masih berlaku dalam negara kita.
Uruf yang biasa berlaku. Mencuri banyak, merompak, menyamak banyak, tak dihukum mengikut hukum Islam. Dihukum mengikut hukum yang digubal oleh kepala otak manusia. Itu namanya uruf yang fasik, yang tak diterima oleh syarak. Jadi tuan-tuan, yang ni pun wajib ditentang, wajib diubah, dan tidak boleh kita redha dengan uruf yang fasik yang masih bermaharaja lela dalam negara kita. Jadi nak ubah macam mana? Faham sendiri lah. Nak ubah macam mana kan? Bukan boleh ubah buat demonstrasi, dia tak boleh ubah lagi tuan-tuan. Kan? Hantar memorandum tak boleh ubah. Kan? Dia kena hantar orang yang boleh menggubal undang-undang Islam. Kena hantar orang dalam sidang DUN yang boleh menggubal syariat Islam supaya masuk balik dalam undang-undang negara. Kena hantar orang yang betul-betul bertanggungjawab untuk mendaulatkan hukum Allah Ta'ala. Baru betul. Kalau kita duduk biar, tak apalah. Kita bantah dalam hati je lah. Asal boleh semayang, boleh pergi haji, cukup lah. Maknanya seolah-olah kita masih meredai suatu kemungkaran yang berlaku. Kan Nabi dah tegur kita, Nabi dah ingatkan kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu iman. Apabila kamu, tak kira siapa, melihat kemungkaran, hendaklah dia berusaha mencegah dengan tangan. Dengan tangan, dengan kuasa di tangan. Kalau pemerintah dia ada kuasa mengubal undang-undang, meminda perlembagaan, meminda akta mahkamah syariah, dan memberikan hak kuasa kepada mahkamah syariah supaya dapat melaksanakan hukuman Islam. Itu kuasa yang diberikan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak kemungkar, cegah dengan kuasa. Kuasa yang ada pada pemimpin, kuasa yang ada pada rakyat, kuasa tangan juga tuan-tuan. Untuk mengubah kemungkaran yang berlaku dalam negara kita, kuasa tangan. Kemudian ialah apabila kita tak mampu tuan-tuan mencegah, Nabi suruh falyughayyirhu bilisani. Kamu tak boleh cegah dengan apa? Dengan kekuasaan, dengan tangan kamu. Cegah dengan lidah kamu. Bercakap dalam parlimen, bercakap dalam sidang DUN. Ini yang wajib dilaksanakan, ini yang haram, ini yang baik, ini yang tidak baik. Bercakap dalam parlimen itu ialah satu bentuk pencegahan kemungkaran. Bercakap di masjid, bercakap di tempat ceramah, bercakap di mana-mana tempat. Bila kita bercakap, kita menulis dalam surat khabar, menulis dalam blog, menulis dalam internet, dalam Facebook, dalam Twitter. Itu semua namanya cegah dengan lisan, dengan lidah yang ada pada kita. Kena cakap. Dan akhirnya semua tak boleh juga, semua tak mampu, semua tak larat. Akhirnya cegahlah dengan hati. Cegah dengan hati. Ulama-ulama urai bukan duk diam, redha dengan kemungkaran. Mestilah menunjukkan ketidakredaan. Tunjuk tak redha, dizahirkan. Nampak orang buat maksiat, nampak anak kita bawa jantan balik rumah, tengok, aku tak redha. Muka tak berubah, rasa benci. Nampak mungkar, benci. Nampak maksiat, rasa benci, rasa meluat. Dizahirkan dalam hati dan diluahkan, menunjukkan pada tubuh badan. Samalah orang berdemonstrasi tuan-tuan. Nak bercakap di parlimen tak mampu, bukan di parlimen. Nak cegah kemungkaran di atas tu tak boleh, bukannya jadi menteri. Rakyat biasa, rakyat bawahan. Jadi demonstrasi yang dilakukan satu bentuk mencegah kemungkaran, penyelewengan, ketidakadilan yang berlaku dalam negara, dalam negeri, dalam masyarakat, dengan meluahkan perasaan benci kepada kezaliman. Itu namanya cegah mungkar dengan hati. Hati kita tunjukkan rasa benci kepada ketidakadilan, kepada kezaliman. Kena tunjukkan sayang kita kepada keamanan, ketenteraman, kesaksamaan.
Rasa tunjukkan rasa sayang kita kepada Islam, walaupun dia dalam hati, tetapi dizahirkan dalam memek muka, dalam perkataan, dalam perjumpaan. Itu namanya mencegah kemungkaran dengan hati kita. Kan? Kan? Umat Islam pergi haji, tuan-tuan, berdemonstrasi. Melontar di Jamratul, di 3 jamrah. Betul-betul demonstrasi. Menyatakan kebencian kepada iblis syaitan yang nak ganggu manusia. Berdemonstrasi di depan Kaabah, labbaik Allah, sambil melaungkan labbaik Allahumma labbaik. Satu bentuk demonstrasi menyatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bentuk menyatakan hasrat hati cinta kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebab itulah apa yang kita belajar hari ni tuan-tuan, yang kita lihat hari ni tuan-tuan, ialah bagaimana sepatutnya umat Islam kembali kepada kaedah-kaedah yang sudah diajar oleh ulama-ulama Islam, iaitu kita apabila timbul masalah-masalah baru, apabila nak buat mana-mana fatwa, ijtihad, mestilah berdasarkan dalil-dalil yang sudah ditunjukkan oleh ulama-ulama dahulu kala, ulama-ulama mujtahidin. Baru boleh menepati syarak, tak boleh tengok dengan mata sebelah. Saya ambil contoh yang terakhir tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan lajak sikit hari ni tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, ulama nak keluar fatwa masalah tabung bayi. Kan? Suami isteri tak mampu melahirkan zuriat, betul boleh tak ambil dua-dua benih masuk dalam tabung, cantum dalam tabung? Ulama dia bincang sama-sama ulama boleh ke tak boleh. Dia tak panggil doktor masuk. Doktor pakar kena masuk dalam persidangan majlis fatwa. Doktor pakar apa? Doktor pakar dalam bidang pembiakan. Nak mengeluarkan hukum bayi tabung uji ni sah ke tidak sah mengikut syariat Islam, mesti dipanggil pakar-pakar yang tertentu. Sama juga dalam apa-apa masalah mesti dipanggil. Ni tak panggil dulu. Tengok sebelah mata agak-agak, akhirnya dia membawa padah. Akhirnya orang akan mempertikaikan credibility ataupun kewibawaan ulama kita. Jadi bahaya tuan-tuan. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia tegur, teliti, kena teliti dalam berdepan dengan sebarang masalah, terutamanya dalam masalah-masalah yang baru wujud. Jadi tuan-tuan, kita berhenti di situ. InsyaAllah kita ada lagi 2 bulan sebelum Ramadan. Jadi lagi 2 bulan ni saya akan habiskan lagi 3 sumber hukum Islam yang tak disepakati. Kita akan habiskan dalam tempoh 2 kali lagi. Kita habis tutup kitab sebelum Ramadan. InsyaAllah lepas Ramadan kita buka kitab baru pula lah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Ta'ala dan dirahmati olehnya. Yang baik itu daripada Allah. Kalau ada salah dan silap tuan-tuan, saya minta tuan-tuan tegur. Sekiranya apa yang saya ucap, yang saya lapangkan ni bercanggah dengan syarak, saya mohon tuan-tuan tegur saya. Sekiranya bercanggah dengan nah syarak, insyaAllah saya akan perbetulkan pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana minal mujahidin li'ala kalimatillah. Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna 'alaihim, ihzimhum wansurna 'alaihim, ihzimhum wansurna 'alaihim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.